Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke ceramah perdana sempena Karnival Masjid As-Suja'ah tahun 2023. Yang berbahagia Ustaz Samsul Debat, yang berusaha Cik Nur Hafiz bin Harun, pengurusi Masjid As-Suja'ah, yang berusaha Tok Sidang Idris bin Ibrahim, Sidang Melima Utara, yang berusaha Imam 1 Tuan Haji Muhammad Ali bin Sungib, Imam 1 Masjid As-Suja'ah, barisan pegawai syarak, jawatan kuasa Masjid As-Suja'ah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, serta muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Kapal dagang dari seberang syarat muatan kayu meranti, dari jauh Ustaz Samsul Debat datang, orang melimau setia menanti. Tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan yang berbahagia Ustaz Samsul Debat untuk menyampaikan ceramah perdana yang bertajuk Fitnah Digital Millennium. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, yang bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatankuasa ulu balang, penggerak aktiviti masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di seluruh peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan dan rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni dapat kita bersama-sama. Bak kata orang kan, saya datang daripada Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang digontangkan, memang takkan faham kalau tak digonongkan. Dia pantun, saya pun pantun juga lah kan. Tuan-tuan dan puan dan rahmati Allah sekalian, hari ini tajuk yang telah dipilih bukan kaleng-kaleng tuan-tuan ya. Fitnah digital millennium, macam itulah lebih kurang ya. Jadi nak bagi tahu fitnah millennium digital ni, millennium tu apa? Millennium tu alaf, digital tu zaman sekarang kan? Zaman teknologi. Jadi fitnah zaman teknologi maklumat sekarang. Jadi apa-apa pun fitnah adalah fitnah kan. Fitnah ni ada dua keadaan. Keadaan pertama, bercakap sesuatu perkara yang tidak benar, tuduhan, khabar, kisah dan seumpamanya yang direka-reka. Satu lagi fitnah maksudnya ujian dan dugaan ya, dalam hidup hari ini. Kita ambil yang pertama dulu. Fitnah ni sebagai satu tuduhan, khabar ataupun kisah dan seumpamanya yang direka-reka atau diada-adakan untuk menjejaskan imej, maruah dan menjatuhkan kredibiliti seseorang. Maksud kredibiliti ini berasal dari perkataan Latin Greek, iaitu aikredos. Aikredos iaitu kebolehpercayaan. Jadi kredibiliti itu tak salah diusik mic tu. Saya mula memanglah slow, kata menjoget macam mana pula kan, kojak lagi dongah lah tu kan. Jadi kredibiliti itu kebolehpercayaan. Jadi dengan datangnya fitnah khabar dan tuduh Tuhan itu, tujuannya menyebabkan supaya dia tidak lagi dipercayai, tidak lagi diyakini sebagai seseorang yang baik akhlak dan sifatnya. Dan Islam menegaskan bahawa perbuatan menabur fitnah itu, menyebarkan fitnah itu
adalah merupakan satu perbuatan yang keji, tercela dan terkutuk. Maknanya benda tu kalau dapat tahu memang hina betul lah. Tak elok betul perbuatan seperti itu. Oh, tak payah pakai tu. Oh, patutlah. Kena ulang balik. Tak payah pakai. Dan perbuatan fitnah itu termasuk dalam kategori dosa besar yang tidak mendapat keampunan daripada Allah, melainkan ia diselesaikan sesama manusia yang difitnah itu. Jangan main-main kan. Bergaduh dengan orang, kasih settle. Kita cakap orang macam-macam. Kita rasa kita bertaubat, kita syok sendiri, dah selesai. Belum tahu kita tuan. Itu sebab apa yang cakap-cakap pasal orang, hati-hati. Contohlah, kalau saya bercakap dengan abang yang depannya kan, saya cakap bondo lah abang, menyampah betul tengok. Tapi dia pula hari-hari jumpa saya boleh jumpa dia, boleh minta maaf kan. Saya boleh minta maaf, sorry lah bang, itu saya cakap. Yalah, dia pun, saya pun ada agak cakap, okey. Sebab jumpa. Tapi jenis yang tak jumpa tu, tengok dalam phone, apa bondo tak dibalun dalam telefon tu. Sol. Tadi sakit pula hati aku tu tadi. Asal nampak dengan Samsul debat pun kono, contoh kan. Dia cakap. Macam lah sebut kan. Sampaikan ada yang komen, tukar nama lah ustaz, kata. Apa masalah kau, Abah Dan bagi nama, apa masalah kau kan. Jadi kadang-kadang orang melabelkan, satu Samsul habis semua Samsul terpalit, macam itulah kan. Tapi saya yakin tak, sebab ada di kalangan yang dekat dalam media sosial tu ambil kesempatan nak jadikan benda tu sebagai gurauan. Dia main letak je nama Samsul lain ni. Sedangkan kita kena belajar dan lebih hati-hati. Siapa nak buat Samsul debat, okey ya. Abang Samsul rau pun kono, bayangkan. Saya buat, aku kono bang, sama bang, saya kata. Kan? Tapi orang yang berkenaan, contohlah kan, contoh paling jelas Samsul Yusof. Yang paling rajin bagi komen orang perempuan. Kan? Lelaki ada juga lah yang konon lagak-lagak macam konon memahami masalah perempuan lah, nyampah macam tu kan. Bersabarlah kan. Semoga simple dia cerita dia. Siapa kenal Samsul Yusof ni, betul-betul lah rapat betul dengan dia. Kan, saya ada lah communicate dengan dia, tapi bercakap lah, tapi tak adalah saya sampai tahu detail apa masalah dia dengan isteri. Saya tak pernah tanya benda-benda dulu. Jadi siapa kita nak judge orang? Kita pun tulis ni tak berguna, orang ni macam ni. Tak adalah. Aku tahu dia lelaki ni dia tak bagi nafkah pun. Kita pula cakap dia dah bagi. Orang ni sebenarnya yang tak tahu. Orang ni yang buat tak nampak, lelaki dia dah bagi. Siapa yang tahu detail benda tu? Tengok transaksi tu. Siapa yang tahu perhubungan mereka ni takat mana, masalah level mana, yang dia file ke mahkamah ke apa. Itu bukan kita punya concern. Allah Ta'ala hidangkan benda tu untuk kita supaya apa? Jadi ibrah, pengajaran untuk kita. Sebagai ujian dan dugaan, mudah-mudahan aku terhindar daripada ujian seperti ini. Ni kita lah komen lebih-lebih. Rumah tangga sendiri pun berterabur nak cerita pasal orang. Macam tu lah, lebih kurang kan. Cuba cerita rumah tangga mana tak ada masalah. Semua ada masalah kan. Samsul debat, tak ada masalah kau. Ada yang masalah, bini mengajuk, asyik ceramah kan. Baru balik daripada Perak, Penang, berapa hari, baru sampai ke rumah sekejap, dah pergi Melaka malam ni. Dah Melaka malam ni kan. Sok pagi dah petang sok, malam sok rompin. Cik fikir, tak masalah, tak ada masalah juga. Lepas tu ada orang buat cerita, kesian bini manyang kena tinggal dia. Teruk rumah tangga dia tu, cerita dengan orang. Tengok orang bawa cerita kan. Contohlah. Memanglah isteri saya sangat memahami, gitu kan.
I love you tadi. Iya, jadi bila orang membuat andaian seolah-olah kita ni sebahagian daripada orang tu, bahaya. Jangan. Ya? Kena pula kita dah cakap macam-macam. Benda tu selesai. Dia berdua selesai. Tak kisahlah macam mana kesudahan ke mahkamah. Tapi yang kita kata-kata, kita kutuk-kutuk, kita tuduh-tuduh yang tak tepat tu, macam mana? Tergantung kepada Allah Ta'ala. Selagi mana kita tak minta maaf dengan orang yang kita cakap. Tu saya kata tadi, dengan abang ni kita jumpa lagi boleh cakap. Yang dalam TV tu, yang orang perempuan tengok pukul seboleh hari Ahad tu, yang rancangan, saya tak nak sebut kan, saya tak nak sebut nama rancangan tu, dekat dalam TV pun saya tak nak sebut, sebab dia tak taja program kita malam ni, dia tak baik liputan apa-apa. Saya semalam nak sebut TV tu, nampak tak? Iyo tuan-tuan. Jadi makna kata, jangan mandai-mandai, hati-hati kan, dosa besar yang mana Islam melarang dan mengharamkan perbuatan melakukan fitnah atau menyebarkan berita-berita fitnah. Maka masyarakat Islam perlu menjauhi daripada terlibat dengan perbuatan fitnah dengan cara meneliti atau menyiasat setiap berita yang diterima terlebih dahulu, tabayun, dan tidak menjadi wakil menyebarkan berita-berita palsu atau fitnah. Macam mana jadi wakil? Wakil ni apa maksud wakil ni? Melalui media sosial. Kita pun masuk dalam grup. Weh, betul ke? Donga macam ni. Kita pun masukkan. Masuk bagi link. Kita bagi linknya, bukan kita yang type pun dalam link tu. Kawan kita pula tak baca pun soalan kita ke atas tu, betul ke ni guys? Macam tu kan. Betul, kita pun bagi link. Kawan ni terus ambil link tu pula share. Yang share tu pula bukannya grup kembang setaman. Dia masuk dalam grup Persatuan Kuliah Doa Muslimat. Contoh kan. Yang seorang tu lah masuk dalam grup AJK Masjid. La ilaha lagi tak kono-kono kan. Tu semua lah tu tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan posan ke tuan-tuan, termasuk lah yang bercakap ni. Grup komen banyak tuan-tuan. Saya kadang-kadang scroll lah. Scroll copet lah nak tengok bawah tu cerita apa. Tu lah tu. Grup banyak pun lah tuan-tuan. Siapa yang dulu masa sekolah lu Abah Yaska lagi banyak grup. Abah tukar-tukar camp kau, tukar-tukarnya. Abah polis tukasnya naik pangkat tukar-tukar. Dia pun tukar sekolah. Banyaklah grup. Tapi tuan-tuan, ada seorang mentori itulah. Saya tak nak sebut lah. Saya tak nak sebut nama mentori itu. Dahulu, pernah ketika orang marah dengan dia, orang buat grup pasal dia. Grup kami benci, nama mentori itu. Grup kami benci dia, dan dia tu dalam grup tu. Cuba fikir, hari-hari orang hamun dia ni, 3 kali dia left group, orang add dia balik. Macam tu lah. Kita ni nasib baik lah, orang marah kita tak ada sampai buat grup. Dia marah kat mentori tu, dia bubuh nama mentori tu. Saya tak nak sebut nama dia, sebab mentori tu cerita saya. Ustaz tengok ustaz lah. Dia buat grup, grup dia benci saya ni. Grup benci Datuk kan, berapa tu, 40 orang dalam tu, termasuk Datuk tu dalam tu. 3 kali aku left group, dia masuk dan aku balik. Sudahnya aku biarlah, jangan kutuk apa kutuk lah, dia kata. Macam tu kita kalau belum sampai back group tu okey lagi lah. Ada orang tu sampai back group kan. Jadi tabayun, apa maksud tabayun? Selidik dulu, siasat dulu. Jangan main sebar je. Tak pasti jangan kongsi. Macam tu Orang perempuan tak pasti jangan kongsi. Faham? Orang lelaki dah awal golak lah. Makna dah confirm, share. Tapi nak share tu pun, kalau confirm share yang baik-baik aja. Orang lelaki pun sama. Jangan cakap orang perempuan yang membawang ni. Orang lelaki pun sama. Ya. Jadi
Firman Allah SWT yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu itu. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawa penyebaran fitnah boleh berlaku dengan pelbagai cara atau kaedah yang boleh difahami, sama ada melalui percakapan ataupun isyarat perbuatan. Contohnya orang cakap, mana ada orang yang problem tu, menunjuk isyarat tu kan. Kawan tu pula mata kero, pandang orang lain, lah dia ko senia, bola senia, dia kata kan, tak nampak. Ada satu kisah di luar negara kan, yang dia orang ada museum yang dia buat karakter personality tu pakai lilin tu, patung wax macam orang tu kan. Dia buat patung artis, lepas ni patung ikon ni, bekas-bekas presiden tu dia buat balik. Lepas tu satu ruang lagi penjenayah terkemuka. Ada sekali tu cleaner tu dia tengah cuci-cuci tempat tu, dia alihkan patung tu, dia letakkan kat sudut tu. Bila dia lap dia cuci-cuci, yang dia alih tu dia letakkan mana? Dia terletak dekat mana? Dekat kawasan penjenayah tu. Kemudian bila dia mau dia bersih-bersih, dia terlupa alihkan tempat dia balik. Museum buka, orang datang. Orang datang, orang ambil gambar. Dia cakap ni muka-muka tersebar. Dia saman keluarga dia tu, saman pemilik museum tu. Menang. Apa tak? Dengan signal isyarat macam tu ya, walaupun gambar, walaupun ini boleh. Itu lain kali lah kita belajar pasal kuliah tu, panggil lah peguam, cerita tentang fitnah bawah Defamation Act, bawah akta fitnah kan. Macam mana cerita libel, slander, macam mana yang jelas, ada publication, ada damage, ada tak kan. Contoh. Okey, jadi isyarat atau tulisan yang membawa hukum haram. Sekarang ni muncul pelbagai penulisan image dan video yang tular melalui media sosial. Sekarang lagi dahsyat, sambil dia bercakap, tahukah anda cik, keluar pula zrap gambar. Lepas tu gambar orang tengah berjalan, tengah cakap dengan muka-muka macam tu kan. Lepas tu siap dengan tulisan tu, dokumen tu, surat tu keluar zap sekejap je, kita pun tak payah baca dah, bersatu ngau tulisan ni. Kita pun nampak, betul lah dah keluar surat dah ni, betul dah ni, kita pun percaya. Tu yang plan raya itu kan, bukan nak cerita politik lah kan, tapi masa plan raya itu yang rancak media sosial tu, tengok kan. Berlawan-lawan, yang ditunjuk macam ni, yang ditunjuk, yang dijawab balik, yang ditunjuk balik. Paning gitu kan. Jadi pilihan raya yang paling unik dalam negara kita tuan-tuan. Pangkahnya tak nak ni, dia pangkah ni dia tak nak ni, dua-dua dapat macam itulah. Yang faham tak faham sudah tuan-tuan. Jadi rezeki tuan-tuan. Jadi bila dia tularkan tu image, video dengan lagunya, dengan meyakinkan, dia tunjuk pula gambar pertemuan tu, gambar dua orang tu, lagilah orang cakap, wahal tu gambar hiasan je kan. Jadi masyarakat ada yang menyalahgunakan kemudahan ini untuk menyebarkan satu perkara, maklumat dan berita tanpa penjelasan atau tanpa menyelidiki terlebih dahulu kebenaran dan kesahihan. Itu sebabnya termasuklah yang bekerja dalam bidang jurnalism, bidang kewartawanan pun kena hati-hati. Memang betul mereka ada satu, orang kata, perlindungan dari segi undang-undang untuk memberikan satu kenyataan bersifat pandangan. Tetapi kena hati-hati sebab penyebaran dia boleh menyebabkan orang salah faham. Contohlah, kalau ingatlah Samsul Debat dulu pernah berlakon dalam filem This Is Pilah. Watak saya dalam tu tak sampai seminit. Seminit saya kuliah maghrib, seminit ada satu kuliah lagi, syuting tu berlaku pukul 3 pagi. Tak tidur lah orang kampung yang pelakon tambahan tu nak nunggu saya camah pukul 3. Masa tu saya camah kat KL ke mana, balik sampai ke balik sampai kat Sim nanti tu.
Sampai dekat Simanti tu dah lambat, pukul 3 pagi baru syuting. Itu pun dah sampai pukul 1 2 pagi tu ada tengah babak lain dia tengah shoot, saya pun masuk pun shoot. Tuntang. Jadi dengan cara tak langsung tiba-tiba Samsul Debat dipanggil pelakon. Dengan tahap berlakon tu watak ceramah aja. Lepas tu adalah beberapa siri drama sebagai watak tak utama, jangan risau. Jadi hanya sebagai appear aja macam tu kan. Okey. Jadi lepas keluar tu berlakulah pelancaran filem tu. Dia minta Samsul Debat datang. Saya datanglah tengok pelancaran filem tu. Keluar muka aku. 1 minit tak sampai seminit, dua-dua babak tu. Campur-campur baru sampai seminit. Contohlah. Yang best tu soalan wartawan selepas tu. Wartawan tanya Samsul Debat. Apa perasaan Samsul Debat setelah bergelar pelakon? Seminit punya hal kau tanya soalan macam tu, saya katakan. Saya pun berhati-hatilah dengan statement saya. Takut orang keliru antara Samsul Debat dan Samsul Yusof. Jadi bila dia tanya tu, tak adalah. Sebenarnya tuan-tuan, kalau ikutkan program TV Hijrah, ingat tak program duo Syamsul tu? Sepatutnya 3 Syamsul. Samsul Debat, Samsul Rau-Rau, Samsul Yusof. Tapi masa tu saudara Samsul ni dia terlibat dengan nak siapkan filem Munafik, dia tarik 2, tinggal 2 Samsul. Itulah cerita wayar tak sampai. Lepas tu kan, aku dah lupa dah cerita wayar ni, wartawan. Wartawan ni tanya saya apa? Tu salah pertama, apa perasaan yang saya ada apa watak saya tak sampai seminit, saya cakap macam tu. Soalan kedua tu paling bahaya. Kalaulah ditawarkan untuk berlakon dalam filem-filem yang lain dengan watak yang lain, adakah saudara diterima? Tu dia tanya. Dia tanya, sudi terima tak? Dia kata. Saya cakap, tengoklah jadual ceramah saya. Saya ceramah pun tak tahu timing saya penuh ni. Kata. Itu pun pukul 3 pagi saya shoot tu. Yalah maknanya, saudara Samsul sudi tak untuk berlakon lagi untuk watak yang berbeza? Saya ingat tak boleh lah membakar ni. Kan? Tak boleh kan? Jadi, dia tanya, jadi apa? Adakah saudara Samsul sudi terima kalau ditawarkan watak yang lain? Saya kata, tengoklah kata. Kalau sesuai kan watak tu dengan masa dia, saya cakap macam tu. Maknanya sudilah. La ilaha illallah, apa hal dia ulang 3 kali tu kan? InsyaAllah tengok jadual, saya kata. Yalah maknanya sudi tak? Yalah sudilah, cuma tengok masa saya. Saya kata macam tu. Tahu tak keluar apa dalam surat khabar esok tu? Samsul Debat ingin mencuba watak baru. Wah hajar betul. Soalannya apa tadi tu kan? Saya ingat, saya ni Samsul Debat ni, dia ingat apa orang tanya, apa orang cakap dengan dia. Fakta insyaAllah dia ingat. Jadi itulah bahayanya tuan-tuan dan puan-puan. Dia pusing apa yang kita cakap tu. Lepas tu saya panggil lah peguam, dia kata tak boleh sebab wartawan dia memang ada satu clause tu, dia boleh keluarkan pandangan dia. Panjang lah, melainkan benda tu memang directly kan? Directly dia cakap tentang akhlak dan maruah kita. Jadi saya bagi warning je lah, bagi surat lah kan. Iya tuan-tuan, tanya kalau ditawarkan adakah sudi timur, saya kata tengok jadual saya. Dia boleh keluar tajuk Samsul Debat ingin mencuba watak baru. La ilaha illallah, bayangkan tu parah kan. Dia tanya, kalaulah ada peluang untuk kahwin lagi, agaklah soalan jam tu. Mampu kan. Tak apalah jawab. Samsul Debat sudah bersedia. Agak macam tu lah kan. Macam tu lah kan. Yang sekarang mana macam-macam dibalun kat orang kan. Saya kata, hari-hari ceramah pasal kahwin, sudahnya dia yang kahwin. Apa hal kau marah aku? Keluar dalam media sosial kan.
Namun yang lebih merisaukan, kan, lebih merisaukan lagi ialah maklumat dan berita disebarkan itu bermotif dan bertujuan untuk melakukan pembohongan semata-mata. Lebih dahsyat lagi menjadi fitnah, seterusnya mengaibkan individu atau pihak tertentu. Terdapat beberapa kesan negatif sekiranya perbuatan fitnah dilakukan. Pertama, menjejaskan imej dan maruah, memberikan kesan impak negatif terutama pada individu yang difitnah. Kesan fitnah mengakibatkan imej dan maruah individu tercemar di sisi pandang masyarakat, jadi bahan kritikan, cemohan serta sindiran tanpa penghujung. Fitnah bukan saja terkesan pada individu terlibat, malah turut melibatkan ahli keluarga. Keluarga pun kena. Laki kau semalam. Kan? Macam tu cerita. Kan? Iya, tuan-tuan tengok dekat sekolah, dekat bilik guru tengok. Ya Allah. Ada cerita kan? Saya tak cakap semua lah, ada sekolah tertentu lah. Kalangan masyarakat, anak-anak kita pergi sekolah, bapak kau semalam yang tak mau keluar cerita. Aku baca ada cerita pasal bapak kau. Ada cerita baru pula keluar. Samsul Debat ada 4 isteri. Ada baru. Kan? Ikut cerita-cerita mungkin ada. Cuma keberaniannya belum sampai lagi tuan-tuan. Isteri saya pun tanya, bang betul ke ni bang? Kata kan, tanya soalan. Pek jawab dah man. Tepuk dada, tanyalah iman. Yang rasa macam tu kan. Itulah saya fikirkan sendiri, kata kan. Yang sebenar tuan-tuan, kita pun tak berani cakap. Tak, orang lelaki jangan terlajak cakap, abang tak ada dah. Takat kau dengan kau pernah ponek dah cik kan. Tu nak nyadapkan hati tuan-tuan, jangan. Kita cakap lah kan. Macam orang cakap lah, anak 3 je ke? Setakat malam tadi berunding baru 3 tu kan. Tak tahu lah kok malam kan ada lah persetujuan baru kan. Macam tu kan. Beranak lagi kan tahu. Iya, jangan lebih-lebih kan. Kebanyakan dengan cakap, aku macam mana pun tak ada, tambah-tambah tu lah bini aku. Jangan berani-berani. Iya. Terus buat orang perempuan, kalau nampak orang kahwin lebih, jangan tahu marah, gatal, jantan tak guna, mampus lagi baik. Jangan. Tahu tadah tangan. Ya Allah. Jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Aku tak kuat, ya Allah. Macam tu. Tu boleh cerita perempuan. Laki aku takkan beraninya. Seorang tu pula. Kan? Dia fikir ini melimau lah. Ya kan? Tadi kan siapa cakap melimau tadi kan? Kau jangan main-main kan? Orang lelaki ni pantang. Kan? Bawa bakul berisi limau, sangat borek, payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Sidelik lah kan, jangan dicabar kan. Sanggup dia mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Maknanya jangan kita cabar-cabar. Orang perempuan cakap macam tu makna dah terlebih. Tak ada mana dah. Sebab urusan kahwin, jodoh, ajal maut, pertemuan semua di tangan Allah. Nampak ayat memujuk, nampak tak kan? Biar dia lembut sikit hati perempuan tu. Tak ada. Kita doa ya tuan-tuan. Apa lagi yang paling kuat lagi? Kita dengan Allah Ta'ala. Doa lah. Ya Allah, jauhkanlah aku pada ujian seperti ini. Kalau ya pun ya Allah, jangan lebih 2. Contoh. Boleh macam tu? Saya tanya perempuan, boleh? Boleh ke tidak? Kan? Faham ke tak faham? Faham, setuju tak? Tak. Saya dah cuba tuan-tuan ya. Nasiblah tuan-tuan kan. Orang Melaka ni jangan cuba-cuba. Ulau melengkau atas pagau kan. Adalah tuan-tuan. Dalam Quran memang bagi tahu kan. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Kan dia kata berkahwinlah kamu dengan perempuan di kalangan perempuan yang baik di kalangan kamu. Kan?
Pasna wasula sawaruba. Kahwin dalam Quran tu sebut, dalam Quran perempuan berkahwin dengan kamu perempuan yang baik itu di kalangan kamu tu, masna wasula sawaruba. Dalam Quran tu sebut kahwin 2, 3 atau 4. 2 sebut dulu. Faham? Tapi ayat hujung tu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau rasa takut-takut tak mampu berlaku adil, cukuplah seorang. Quran dah beritahu. Kan? Dengan seorang pun tak adil macam mana? Kan? Nah, iyo tuan. Spenda pun bini beli macam mana? Kan? Yang laki ni pula perangai selagi tak bergaru-garu kat bawah seluar tu tak ada, dia tukar spenda tu kan. Tukarlah bang. Dah macam-macam. Sampai berbusut dah dalam tu ada samut mah. Kan? Tukarlah bang. Kadang-kadang bini cari duit sendiri. Ada lelaki macam tu tak tanggungjawab. Ada. Jago tuan-tuan. Orang lelaki ni jangan. Hati-hatilah. Saya tengok masalah rumah tangga yang paling besar sekali nafkah lah. Ambil ringan nafkah. Orang lelaki kalau gagal menyempurnakan nafkah untuk isteri, kan? Kemudian isteri tak redha, berhutang. Jangan main. Jadi tak berdaya, tak mampu, baik cara tak mampu. Dia tak dapat bagi nafkah kat bini, belanjakan kawan hari-hari. Tak mampu bagi nafkah kat bini ni. Mancing jauh-jauh apa ya? Apa dah cakap? Pergi dengan kawan-kawan lepak, jap pergi Thailand. Right, bukan main ni, macam ni ya. Bawa motor. Nafkah bini tak lepih. Contohlah, orang Melaka tak macam tu. Orang Melimau tak. Melimau Utara tak. Nah, betul, kena jaga. Selama ni orang perempuan kadang-kadang walaupun tak cukup sikit-sikit tu dia tak kisahlah, asalkan jaga dia. Jangan buat perangai. Betul tak perempuan? Kalau nafkah jaga, semua cukup, kau nak benar, tak apa, betul tak? Tak juga, tak lebih kan. Cuba lah kan. 3 kali cuba tu tak tahu dah. Koreh benteng tu kan. Iya tuan-tuan. Nak buat kan. Itulah cerita. Jaga nafkah. Banyak. Dan orang perempuan selalu bising pasal nafkah. Tapi ada satu nafkah tu orang perempuan ambil ingat. Nafkah suami punya keinginan tu. Kadang-kadang makin tua makin diabaikan. Memakak orang tua ni tengah nampak ayat. Jangan main-main tau. Orang perempuan. Orang lelaki banyak aduan saya dapat. Orang lelaki nak tu macam minta sedekah. Merayu-rayu. Tolonglah. Kita golak tapi benda ni hakikat. Tengah-tengah malam kan dah jadi lembaga dah. Iya. Wahal rumah ni ke masjid hari-hari. Zikir tadi kan. Contoh letok kepala orang telokong tu. Berdoa. Laki minta bagilah. Kan? Taruk muka laki tu pergi masjid ni muka. Kenapa? 3 bulan dah. Saya cakap tak direct tetapi faham kan? Jangan dibiar-biar. Jangan dibiar-biar. Dapat orang ketiga, yang main. I sanggup jaga you. Walau apa perkeadaannya. Baru kau tahu masa tu. Ni dah ada komen marah saya ni. Iya. Perempuan jangan ambil ringan tu ya. Kerana orang lelaki sampai buat permohonan adalah dimaklumkan. Saya merujuk pada perkara tersebut di atas. Memohon pihak puan
agar mempertimbangkan slot bersamamu pada malam ini mulai jam 9 hingga sebelum tengah malam. Jawapan segera daripada pihak puan sangat kami hargai. Jika tidak, dia boleh mendatangkan malapetaka huru-hara dan juga kekacauan dalam jiwa ini. Yang benar suamimu. Kau tahu dia minit apa kat surat tu? Akan dipertimbangkan. Kau hajar betul. Jawab lulus. Macam tu. Bayangkan kalau orang perempuan menolak keinginan suami sebabkan suami kecewa, malaikat akan melaknat dia sampai ke pagi, malam sampai ke pagi. Kalau setuju macam mana dia lambung-lambung perempuan tu pahalo Iya. Jadi jangan tunggu lelaki minta, kita bagi. Lepas makan malam ni jam. Tanya. Ayolah, jangan sampai lelaki tu tanya. Boleh tak? Boleh apa? Udah mak garang dengan bini. Parah betul kan. Ya. Macam lah, apa situ tajuk tu tadi kan? Wahal tajuk lain ni, fitnah milenium ni kan. Ujian tu, ujiannya, ujian dan dugaan ya. Kemudian kalau kita tengok mencetuskan perpecahan dan perbalahan, kalau kita tengok fitnah ni. Betul. Kalau kita yang paling tak seronok kan, tahap kita berpolitik contoh di Malaysia ni terlampau banyak unsur-unsur ni, fitnah. Siapa yang lebih meyakinkan dia akan lebih berjaya. Nampak tak? Dengan disokong dengan ini, dengan fakta ni, wahal kita pun tak tahu tak mana datangnya benda tu. Tu yang sayang tu. Kalau kita tengok di kebanyakan negara-negara maju, mereka lebih cenderung menceritakan apa yang sesuatu pihak ni nak buat kalau dia memerintah. Dia cadang nak buat itu, dia cadang nak buat ini, dia cadang nak buat ini. Orang ni pula cadang nak buat ini. Kemudian dia berhujah. Kan? Berhujah berdepan. Orang ni cakap macam ni, dia cakap macam ni, cakap macam ni. Akhirnya pemilihan kita pun pilih berdasarkan siapa yang lebih baik. Bukannya nak tengok siapa lagi kurang teruk tu kan. Itulah masalah dia. Ya? Kan? Mencetuskan perpecahan dan perbalahan, sewajarnya diingatkan bahawa fitnah yang disebarkan boleh saja merosakkan satu masyarakat dan bangsa, kerana akan tercetus pergaduhan, pertengkaran, perbalahan, perasaan tidak puas hati dan perpecahan dalam satu masyarakat dan bangsa akan terjadi. Lantaran itu perasaan saling menghormati dan nilai persaudaraan akan terhakis disebabkan oleh fitnah. Itu sebab dah habis pilihan raya ni tuan-tuan, cukup, tak usah gaduh dah. So senyap. Jangan lagi buka cerita apa perasaan kau lepas dah kalah ni. Jangan tanya macam tu. Itu cari pasal nama. Kawan tu bernero pun tak turun lagi daripada dia punya pintu masuk rumah tu. Jadi kita berdamai, cukup-cukup lah tu. Cukup-cukup lah tu. Dekat parlimen tu, dekat Dewan Undangan Negeri tu, dia orang elok, topuk tampar, minum sesama tuan-tuan. Tak ada salah pun, kita ni kalau lebih salah kan. Jadi tolong jaga-jaga. Yang ketiga, merugikan masyarakat dan negara. Fitnah boleh mempengaruhi dan memberi kesan negatif dari berbagai sudut sama ada fizikal, psikologi, harta benda dan keluarga. Masyarakat disibukkan dengan melayan berita-berita fitnah yang tidak berasas hingga urusan membangunkan negara dan agama akan tergendala dan terabai. Itu sebabnya tuan-tuan muslian, dalam tempoh beberapa tahun ini ada pihak tertentu menzikirkan, menyebutkan selalu, memburukkan imej seseorang. Contoh, saya tak cakap siapa-siapa tau. Contohlah, dia tak sedar bila dia cakap orang ni macam ni, orang ni macam ni, rupanya imej tu pada negara. Kan? Patut benda tu dah sudah lah. Kau rasa dia salah, pap, dah cukup, okey. Dah, jangan disensasikan, cukup ambil tindakan, bawa ke mahkamah. Contoh. Ini hari-hari cerita, pap. Akhirnya indeks persepsi rasuah negara kita jatuh, pelaburan asing kita terjejas, malahan pelaburan asing kita lagi teruk daripada Indonesia dan Vietnam. Apa sebab? Puncanya sebab tadi penyebaran berita-berita ni tadi. Sedangkan botol salah pun belum tentu arah hujung pangkal kan. Itu sebab. Maka kesan negatif
boleh merosakkan individu, masyarakat dan negara. Dan tu sebab orang cakap fitnah tu lagi dahsyat pada membunuh. Sebab apa? Kalau bunuh mati tahu. Fitnah ni dia macam kono semboleh tuan-tuan, tapi tak semboleh habis. Luka dalam lah tu, dia parah lah limau. Dia parah limau tabur garam. Macam tu lah kira itulah beza fitnah dengan mati kena bunuh ni. Tu dia. Sebab sakit tu kan. Sewajarnya sebagai orang Islam kita perlu lebih berhati-hati dengan apa yang kita tuturkan, dengan apa yang kita tulis. Kerana pandangan ulama menisbahkan apa yang kita tulis itu sebagai apa yang kita cakap. Malahan kadang-kadang kita cakap tak masuk dalam media sosial, dia sekadar hearsay, dengar. Tapi kadang-kadang apa kita cakap divideokan, kemudian disebarkan pula dalam posting-posting, menyebabkan dia kekal dan terus menerus. Walaupun benda tu dah berlalu, katalah lepas 10 tahun orang terjumpa posting yang sama, kita dah dalam kubur ni, terlupa nak delete yang itu, tersebar lagi, terulang lagi cerita, terulang lagi. Maka mengalir itu yang kata sekejapan saja tanpa sedar kita menjadi jutawan dosa. Berapa orang share, orang copy, orang share, orang repost pula dan sebagainya. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, seorang yang menuturkan satu perkataan yang diredai oleh Allah SWT dengan menyangka ia remeh, namun di sisi Allah yang satu yang amat diredainya, nescaya Allah akan mengangkat darjatnya dalam syurga. Manakala seorang lain menuturkan perkara yang disangkanya remeh, namun menimbulkan kemurkaan Allah, nescaya Allah SWT akan mencampakkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Cakap benda simple je, kan? Kita mengguriskan hati dan perasaan orang lain, kan? Dan benda itu tidak diredai oleh Allah, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Seterusnya Nabi SAW menggambarkan kemurkaan Allah terhadap pembawa fitnah seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis bermaksud, dan orang yang paling dimurkai Allah ialah orang yang pergi membawa fitnah, memecah belahkan antara persaudaraan, dan mencaci orang yang tidak bersalah terhadap kesalahan yang tidak dilakukannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Hati-hati. Kita jadi suka pula tengok adik-beradik orang tu bergaduh. Itu sebabnya, contoh. Jiran sebelah rumah, kita nampak, kan, lelaki ni bawa perempuan entah siapa tak bawa balik tapi kita ni sangka baik, kali pertama sangka baik, agak sedara maru rapat dia ni, makcik dia ke lawa pula nampak contoh. Tapi kita sabar dulu. Tiba-tiba hari kedua, selang 2-3 hari, isteri si Polan yang jiran kita tadi datang jumpa kita. Saya nak tanyalah kak, ada tak nampak suami saya bawa balik perempuan lain kat rumah ni? Ni soalan cepu mas nak tanya. Apakah jawapan anda? Kita memang nampak, tapi kita faham tak sifat soalan tu? Kalau aku jawab ni bergaduh ada lelaki bini ni, kan? Tapi kita cakap apa? Maka untuk kali pertama, saya tak perasan pula. Kalau ada besok saya bagi tahu. Tapi pada masa panggil laki orang tu, jap bang, itu bini abang tanya saya, abang ada bawa perempuan lain tak? Tapi saya tak nak timbul hal, saya cakap saya tak nampak. Tapi saya nak beritahu abang, sekali lagi saya nampak saya beritahu. Macam tu. Sekali je. Faham? Kak, ada tak nampak suami saya bawa perempuan lain? Itulah. Saya ni bukan nak sibuk. Memang saya nampak. Jangan, kita tak pasti tadi tu. Betul ke tak tu perempuannya? Betul tak kan? Tapi kalau kita jawab, confirm. Lalau apa yang perak rambut Umat cerita kan, siap detail. Hati-hati. Tapi kena pesan kat lagi tu,
supaya kita mencegah kepada perpecahan dia tu. Bukan kata kita nak subahat, tak ada. Tu sebab kita panggil suami tu. Bang, itu abang bawa perempuan mana? Bini abang dah tanya saya, tapi saya kata saya tak nampak. Sebab saya fikir saya nak jaga rumah tangga abang. Tapi lain kali saya tak jamin bang. Sekali lagi bila tanya, saya akan jawab. Saya nampak. Terima kasih lah kak, masih lah saya minta maaf lah. Bukan minta maaf saya, jaga rumah tu elok. Macam tu. Faham? Kita dengar, orang ni kutuk dia macam ni. Orang ni pun tanya kita, ada tak kau dengar dia cakap asal aku? Kita dengar tu. Kita dengar kat kedai tadi waktu kutuk. Dia cakap, adalah aku dengar. Teruk sangat ke dia kutuk aku? Hush, kalau aku, memang aku tak tahan. Tak, kita tu cakap, tak adalah pula, tak perasan. Sebab kita nak mengelakkan perpecahan dan perbalahan tu. Ya, iya tuan-tuan. Janganlah orang kutuk-kutuk tu kita sebar panjang pula jadi batu api, kan? Jangan. Kemudian selanjutnya Nabi SAW juga memberi amaran bermaksud sesungguhnya seorang hamba apabila menuturkan satu perkataan yang tidak dipastikan kebenarannya terlebih dahulu akan membawanya ke neraka yang jaraknya lebih jauh jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bayangkan. Jadi kita sebagai umat Islam bertanggungjawab untuk membasmi dan membantras segala bentuk fitnah yang membawa perpecahan dan kerosakan sekaligus membawa kepada kelemahan dan kehancuran masyarakat Islam. Satu lagi bila disebutkan tentang fitnah ini, kan, adalah tentang apa? Ujian dan dugaan fitnah akhir zaman. Maka sabda Rasulullah SAW akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Itu Nabi kata. Kata-kata pendusta dibenarkan, yakni dipercayai, dan didustakan percakapan orang yang benar, dan diberi amanah kepada pengkhianat, dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Ar-Ruwaibidah. Siapakah golongan Ar-Ruwaibidah? Maka baginda SAW ditanya, siapakah golongan Ruwaibidah ini? Maka baginda menjawab, orang yang bodoh lagi fasik diberikan mengurus, kan, perkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang tidak ada keahlian dalam bidang tertentu diberi tanggungjawab untuk jaga perkara yang bukan ahlinya. Faham tak? Contohlah bagi menteri kewangan orang yang tak pandai kikiro, macam itulah kira. Atau bagi bendahari masjid orang yang memang bangang matematik, nombor pun tak kena, cuma contoh lah, tak ada lah macam tu. Tapi maksudnya tu, orang yang bodoh diberikan menjaga urusan-urusan umum. Maka daripada hadis ini, apakah ciri-cirinya? Pertama, pendusta dipercayai. Pendusta tu lebih dipercayai. Orang lebih percaya pada pendusta, apatah lagi dia berjaya menguasai media sosial yang sangat baik dengan ini, dengan paparannya, dengan view dia, dengan komen yang banyak menyebabkan orang lebih yakin dengan dia. Kan? Kedua, orang yang jujur didustakan. Maka macam-macam lah disebarkan, diburuk-burukkan orang yang jujur ini. Kan? Sedangkan orang jujur ni pula bukan jenis yang nak membalas, nak membela diri sangat. Pada dia serahlah pada Allah Ta'ala. Lagi sadap orang bagi dia, kan? Itu biasa. Kemudian pada hari ini kita tengok tak suka untuk menolakkan fitnah. Dalam masa satu saat saja semuanya boleh tersebar. Kemudian ketiga, amanah diberikan kepada mereka yang khianat. Memang banyak tuan-tuan, kan? Bagi kepada orang yang tidak sepatutnya. Mereka bukan memikul amanah itu untuk membela bangsa, tapi sebaliknya membiarkan masyarakat terbeban, terkesan dan juga hancur disebalik oleh amanah yang diberikan kepada pengkhianat ini. Kemudian orang yang jujur itu dikhianati. Sedaya upaya usaha dilakukan untuk mengkhianati orang yang jujur, semua demi memastikan orang yang jujur tidak akan mendapat tempat yang sewajarnya. Kemudian orang yang bodoh menguruskan perkara-perkara yang umum. Bagi orang yang ada mata hati yang jernih, sudah pasti dapat melihat betapa ramainya orang-orang yang bodoh yang bukan ahlinya
mula bercakap hal yang bukan menjadi kepakarannya. Termasuklah juga komen-komen kat media sosial tu. Dia bukan ahli bidang tu, dia yang komen. Dia yang balun macam-macam. Kadang-kadang kita tengok ustaz-ustaz tu kan, cakap kan Samsul Debat ni saudara bukan ustaz. Nampak orang lain tu komen-komen, bila saya tengok video tu saya pun baca, oh okey. Kan dia ilmu tinggi. Komen bawah tu tak boleh pakai ni, tak usah ambil, kita ni susah. Tiba-tiba yang bawah tu konon lagi pandai daripada yang bercakap tu, susahlah. Kan? Itu yang dia sebut tu. Belajar semakin mudah, belajar semakin mudah. Belajar kat media sosial. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Itu yang berlaku pada hari ini. Belajar makin tinggi, adab makin rendah. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin berkurang. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Perubatan makin canggih, penyakit semakin banyak. Melancung satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Rakan di media sosial semakin ramai, teman sejati langsung tak ada. Kan? Itulah dia tuan-tuan. Itu sebabnya Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Kan? Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Kadang-kadang itulah dia ramai hari ni. Kan? Dari segi adab tak ada. Kan? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elok dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk beradab, tagak bersantun. Kan? Itu sebab kalau kita tengok dalam bahasa Melayu, kan, bahasa Melayu banyak meminjam kalimah-kalimah daripada bahasa Arab. Kadang-kadang perkataan dalam bahasa Melayu tidak menggambarkan makna yang menyeluruh jika dibandingkan dengan bahasa Arab, sekalipun kalimahnya kedengaran sama. Termasuklah dalam membicarakan soal fitnah. Kan, bagi orang Melayu perkataan fitnah tu membawa maksud sebatas tuduhan-tuduhan palsu yang tak semestinya betul. Ada pun dalam bahasa Arab, fitnah ni membawa maksud jauh yang lebih luas. Kalau difahami melalui konteks Al-Quran dan hadis, kita akan fahami bahawa fitnah itu adalah merupakan segala bentuk ujian yang menguji jati diri agama umat Islam. Itu sebenarnya ujian akhir zaman ni semua adalah fitnah. Oh, ini zaman fitnah ni. Itu maksudnya tu. Ujian, dugaan macam-macam. Kan? Yang kita tadi kan cerita masa semakin pantas. Itu ujian tu. Sekarang ni bumi Arab dah mula menghijau. Padang pasir tu dah tumbuh rumput. Men. Hijau, elok ada. Wahal dulu tanah tandus dan gersang. Macam mana tu? Tu salah satu tanda-tanda. Kan? Tanda-tanda akhir zaman. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Masa makin copek. Tu belum cerita. Lelaki makin kurang. Dahlah kurang, sibuk pula dah jadi perempuan. Poning betul. Dah elok-elok senapang nak tukar. Dah senapang tu senapang lah. Kan? Tak faham dah senapang tuan-tuan. Jadi itu sebabnya berkenaan dengan gejala fitnah, Nabi berpesan, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 105. Dan Nabi menjawab dengan hadis yang panjang, teruskanlah olehmu untuk selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, sehinggalah kamu akan melihat sifat kedekut yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kehidupan dunia yang diutamakan. Satu orang akan merasa terpesona dengan pandangan masing-masing. Maka pada ketika itu kamu perlu bergaul hanya dengan orang-orang yang searah denganmu sahaja, dan jauhilah orang-orang kebanyakan. Maka sesungguhnya setelah zamanmu akan datang zaman penuh ujian. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agama seperti menggenggam bara api. Ketahuilah saat itu orang yang terus berusaha berpegang dengan agamanya akan beroleh pahala umpama 50 orang yang turut melakukan amalnya yang sama. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Maknanya kita mulakan dengan dakwah ni sebagai benteng umat Islam. Itu sebab banyak datang majlis ilmu, datang kuliah.
Saya baru ni adalah satu bapa mentua ni mengganggu rumah tangga suami isteri ni, anak dengan menantu dia, sampaikan bercerai. Dan benda tu diceritakan semula, kan. Bayangkan mak ayah ni, dia duduk sekali menghasut dia kerja. Bapa mentua ni sampai cakap dekat anak perempuan tu. Laki tu bukan tak tanggungjawab, bekerja, elok, bagi nafkah ikut kemampuan, balik rumah bawa lauk siap siang supaya bini senang tinggal nak masak ya. Duit belanja bagi 100 200, tapi kalau tak cukup dia bagi, kalau minta dia bagi. Barang dapur siap beli, duit rumah tolak gaji bayar. Kereta nama isteri pun dia bayar. Dia pergi kerja naik motor, bini itu yang tak bekerja, yang melahu-laha tu naik kereta. Macam tu. Sampai yang paling mengejutkan, nak tunjukkan orang tu bila tahap tak ada ilmu tu, pergi masjid, pergi semayang, balik kuliah-kuliah tak pernah dengar. Apa dia cakap? Ayah harap bona, cakap ke anak perempuan tu, sebelum ayah melelapkan mata ni, nak bona tengok kau bercerai. Bayangkan tu. Bangang tak bangang bab mentua tu? Macam tu lah. Oh, sini tak ada nak tempat lain, tuan-tuan. Ni cerita betul. Banyaklah lagi kau nak cerita, kan. Jadi dia tak berpegang agama, ilmu tak ada. Tu sebabnya bermula dengan dakwah sebagai benteng iman umat Islam. Kedua, dalam keadaan serba rosak ini, Nabi suruh agar pandai memilih lingkungan yang baik, bercampur dengan orang-orang yang baik pada zaman ni, berkawan dengan orang yang baik, join grup kuliah duha muslimat. Yang lelaki join semayang jemaah, join dengan geng-geng masjid. Sekarang orang panggil aku geng masjid, tak nak lah. Itu lagi baik daripada geng-geng kelabing, kan. Dia lah mempertahankan. Pergi kelab malam tak semestinya tak baik, brother. Oh, ayat dia. Memang betul. Kalau pergi masjid pun belum tentu baik, tapi ada harapan baik. Pergi kelab malam memang belum tentu tak baik, tapi ada harapan jadi tak baik. Pergi masjid tahu-tahu pun di penghujung tu bila imam baca doa, imam doa untuk semua, kan. Muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Semua orang masuk. Yang tak datang tu pun dapat sekali. Tak pernahlah doa, imam doa, ya Allah, kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang tak datang tu mampulah, tak pernahlah dah. Kan? Tu dah. Pergi kelab malam memang betul belum tentu tak baik, tapi ada harapan jadi tak baik. Belum pernah lagi kita dengar orang pergi ke kelab malam, tiba-tiba, weh, berhenti semua, shh, diam, azan. Isyak dulu, kata kan. Tak ada. Salah nak bohong, tuan-tuan. Kan? Ketika itu, tuan-tuan, ketika zaman jahil, ke zaman ni, zaman fitnah ini, kejahilan itu kadang-kadang dibanggakan. Bayangkan. Bangga dia tunjuk kejahilan itu. Pakai seluar koci tu, seluar koci yang singkat, pakai boot tinggi. Itu seluar koci kotat, kalau nak kencing memang tak sampai buka zip tu. Dengan rambut botak tu, kan. Dia bangga tu, tunjuk keadaan dia macam tu. Siapa diikut dia tu? Contoh, kan. Bayangkan budak perempuan bertudung, kan, pergi majlis buat satu nyalakan lilin banyak-banyak kerana meratapi kematian seorang artis Korea yang mati bunuh diri. Dia perempuan tudung universiti agama. Bayangkan, kejahilan itu dibanggakan. Lepas tu mufti pada ketika itu tegur, tak boleh buat macam ni. Apa responnya? Dia tahu apa? Dah bangang dah, kan. Tapi bangga lah dengan kebangangan itu, centulah, kan. Jatuhlah, tuan-tuan, ya. Iya, tuan-tuan. Kan.
Dia dah tontu-tontu tak tontu arah. Jantan betina berbanggalah dengan keadaan dia tu. Ramai lah follower tu. Kan? Aduh, siap cakap tu. Saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Mangang kojo tu. Kalau orang tu perempuan botol, dia tak cakap macam tu. Betul tak? Parah tuan. Maka Nabi menggambarkan bahawa untuk istiqamah dengan agama itu sangat sukar, ibarat menggenggam bara api. Kan? Bukan senang zaman ni. Macam genggam bara api, macam mana tu? Panih kan? Genggam lah, aduh, susah ni. Tapi kena genggam. Jadi kunci dia adalah sabar. Dan begitu juga akhir sekali bagi dia mengkhabarkan janji yang baik, sesiapa yang tetap bersabar, tetap dengan agama pada zaman fitnah ini, maka amalannya akan digandakan seumpama 50 orang yang membuat perkara yang sama. Kan terdapat riwayat yang lain, Nabi mengkhabarkan gandaan itu bersamaan pahala 50 orang para sahabat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, zaman ni memanglah 6 zaman. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam, zaman fitnah, zaman kebangkitan kerajaan Islam, dan zaman kiamat. Kita sekarang berada pada zaman fitnah, penuh dengan ujian dan dugaan. Jadi bersabarlah banyak-banyak. Nak selamat hidup atas dunia hari ini, pertama kena sabar. Sabar. Yang kedua kena syukur. Syukur banyak-banyak dengan apa yang kita ada. Jangan sibuk dikojakan dunia yang tak tentu arah hari ini. Yang ketiga, tawakal. Bila berusaha, serahkan pada Allah untuk bagi yang terbaik pada kita. Yang keempat, redha apa juga yang datang pada kita pada hari ini. Redha adalah hikmahnya yang Allah Ta'ala nak bagi. Dan yang kelima, ikhlas. Ikhlas dah dalam melaksanakan sesuatu. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham signal-signal yang diberikan itu. Ya. Cara kaki kojak melunjur, kojak ni dah mula berbicit-bicit kaki tu kan. Faham benar saya, insya-Allah. Saya sangat menghormatinya. Dengan berkarut muka, sakit warna ada botih itu contoh kan. Jadi saya faham lah tu tuan-tuan. Kerana yang seorang lah muka tak perhati je. Kau tak tahu nak berhenti kau. Aku dah ponek ni. InsyaAllah tak. Saya faham. Biar ada sikit tak cukup. Banyak tak puas. Macam tu. Ya. Jadi insyaAllah. Ada banyak lagi saya nak share ni. Ada 5 perkara lagi. Banyak lah. Tapi makna ada 5 ceramah lagi lah. Yang kita kena bawa pada tahun ini. Mudah-mudahan ada masa lagi kita panggil insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Kan, hati-hati dengan zaman ini. Jangan kita sebarkan perkara-perkara yang tidak pasti, kemudian banyakkan bersama, sibuk. Jangan koja bono-bono yang merapik-rapik ni. Okey. Ada soalan lah. Apa perlu kita buat jika fitnah kita terima melalui media massa? Samanlah. Kan kalau kita lah kono kan. Fitnah atau media massa saman. Kan lantik peguam. Insya-Allah kan. Baru bagi dia soda sikit. Jangan tunggu-tunggu kan. Tapi kalau boleh sabar lagi hebatlah kan. Ingat tak dulu dalam satu hadis tu, bayangkan zaman Nabi ni sebut, barang siapa yang menjaga aib orang lain, maka Allah akan menjaga aib dia. Tapi barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Inilah maksud dia, media sosial. Dia dah duduk di rumah untuk tak kacau orang, dah diam. Keluar fitnah tu, sebar semua dekat media sosial. Pandangan ustaz pada golongan yang tak move on setelah ditolak. Posting apa? Posting atau hasut orang lain melalui grup-grup media massa. Setelah ditolak ni saya tak faham ditolak apa.
Mungkin pandangan dia ditolak, tak diterima, dia masuk pula dalam media massa kan. Mungkin ada lah macam tu. Ada orang tuan-tuan dekat masjid muka bangang macam ni muka tu. Macam tak bercakap senyap, tapi bila dia menaip, oh, lagi tajam bahasa dia. Kan? Semua tak betul. Tak berguna punya JK masjid. Duit banyak, program tak ada. Oh, dia kata. Duit kalau ikutkan minggu pertama kutipan Jumaat begini, minggu kedua begini, totalnya tak kurang 150,000. Tapi ke mana perginya? Ketirisan ini yang kita petikaikan. Cuy, ayat dia. Program, duit banyak, program tak ada. Oh, mak. AJK Masjid pun jawab, program banyak, kau yang tak ada. Kan? Ni ada satu soalan ni. Apa pandangan Ustaz? Timbul ustaz-ustazah TikTok dengan fahaman yang kita muskil. Kan? Senang kan tuan-tuan? Delete je lah. Jangan follow orang poning-poning berapa. Kan? Tiba-tiba pula haram bagi bini kau beranak kat hospital tu kalau doktor yang bukan muhrim. Orang dah sakit nak terkeluar beranak ada budak tu. Tak ada kau doktor yang ni kawan tu dah sakit dah. Mudarat, bukan semua orang mampu pergi hospital bayar mahal tu. Kan? Bukannya boleh pergi macam kau dari restoran tu cari menu doktor yang ada hari ini. Doktor lelaki. Oh yang ni handsome sikit ah. Boleh pilih tapi tau kan. Nah. Tapi doktor tu pun kebanyakan semua tu dia berjemaah tu, dia jago tu dengan tutup dengan apa kan. Ya, abah pun tak berani tengok macam mana. Kan? Tinjau dah keluar belum dah. Tak ada dah. Abah tengok muka bini tu, sabar yang sabar tak kan. Macam tu ya. Kan? Jadi delete lah tuan. Orang macam ni senang ya, delete dia. Dia ramai orang yang 9 ni, ramai. Tak cukup 1, 10. Kan? Orang poning kalau kita layan, poning kita sama kan. Saya rasa ramai orang balun. Saya tak sebut nama tadi siapa kan? Saya tak sebut tadi. Jadi delete lah tuan-tuan. Layan-layan pun, orang ustaz-ustaz lain pun dah balun dia ni. Saya tak payahlah. Saya cuma pernyataan saya sama seperti di atas. Macam tu. Kan? Satu ya, kalau tahu-tahu dia masalahnya orang kita ni pula dah tahu orang tu poning dia tengok gitu. Ish, kenapa dia macam ni ha? Tengok lagi tu. Hari-hari tengok. Kan siapa suruh tengok? Kita pun sama pandi dengan kawan tu bahal. Kan? Omak saya kadang tu ayat dia pandi betul kau ni. Pak pandi. Dia panggil saya pandi kau. Maknanya kalau kita sama macam orang tu pandilah. Kan? Duliklah tuan-tuan. Ya, jadi itu saja daripada saya tuan-tuan. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada malam ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Tuan-tuan kalau ada masuk nanti tuan-tuan tengok kat luar sana ada satu meja ajaib. Kat sana ada macam-macam barang. Kan ada sambal crispy mengidap. Air tangan Mak Samsul Debat. Sedap batu. Kalau makan tu mengeletek-ngeletek nyawa dak sedap macam tu lah. Untuk makluman harga dia dulu RM15. Hari ni alhamdulillah masih RM15. Macam tu lah. Siapa nak pergi umrah elok bawa. Saya sambal mak saya tu saya bawa 6 bokeh. Cukup. Mana tak pergi sarapan. Kono lah hotel cantik sarapan pagi nasi telur sosis. Tu tiap-tiap pagi tu. Asyik baik ada sambal kan. Bawa lah tuan-tuan. Yang kedua susu kambing al-amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Okey, faham. Lambek okey. Susu kambing campur kurma, campur madu. Madu lebah lah, bukan madu yang berdiri tu, madu lebah. Susu kambing ni dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Merlimau Utara. Dia pakai kambing daripada, tak ada, bukan kambing Malaysia, kambing daripada Holland Belanda. Baik untuk GERD, gastrik, pedih hulu hati, baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas, mana dah mulus main kat kursi tu amalkan, insyaAllah copek baik. Kemudian dia baik untuk orang yang enzima, gatal-gatal kulit, alergik. Jangan
Jangan mandi tau, minum. Minum. Dan dia baik untuk orang perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning dan sebagainya. Hari ni dia offer tu, siapa beli satu pack beli 5, siapa beli 2 90. Beli satu pack beli 5, beli 2 80. Kalau nak tak bawa duit pun tak apa, boleh transfer, boleh QR Pay, tak ada masalah. Kalau ada yang Ustaz balikkan transfer boleh? Boleh. Dia tak adilkan sampai rumah kan hilang ingatan. Baik macam mana? Redha tuan-tuan. Jadi itu saja daripada saya. Sungguh baik datang dari Allah SWT. Menurut kurang itu punya kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Samsul Debat di atas ceramah perdana sempena Karnival Masjid As-Suja'ah tahun 2023. Majlis dengan ini diteruskan lagi dengan menjemput pengurusi Masjid As-Suja'ah Syed Nur Hafiz bin Harun untuk menyampaikan sedikit sendah hati kepada yang berbahagia Ustaz Samsul Debat. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan.